Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat petang. Bye-bye kakak. Bye-bye. Bye-bye. Okay, baik. So, Alhamdulillah, pada petang ni saya nak berkongsi sikit lah. Berkongsi insyaAllah tajuk yang sangat-sangat penting, cetusan minda hati saya. Tajuknya ialah sikap kita, wajah kita. Apa khabar Amirul Kam? Orang pertama yang watching ya. So terima kasih kerana menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah buat apa tu? Petang-petang macam ni. So di sini hujan lebat. So apa pun yang terjadi, itu adalah semua ketentuan. So semualah yang berkaitan, yang saya nak kongsi ini berkaitan dengan sikap dan wajah kita. Baik, so tajuk ni adalah berkaitan dengan satu benda yang terjadi, iaitu kejadian. Kejadian mungkin boleh jadi krisis, mungkin boleh jadi satu benda yang kita tidak suka. Baik, so saya dapat perkara ini daripada semalam, daripada seorang guru saya yang mengatakan bahawa apa yang berlaku itu tidak penting, kerana kejadian yang berlaku itu adalah ditentukan, yang kita tak boleh kawal. Apa yang berlaku itu tidak penting. Yang penting adalah sikap kita terhadap kejadian. So itu yang penting. Apa yang berlaku tu, contohnya hari ni hujan. So benda tu kita tak boleh kawal. Tak boleh kawal. So buat apa kita nak frust, buat apa kita nak beremosi, buat apa kita nak marah, ataupun kita rasa alamak, perancangan kita nak jogging ke, perancangan kita nak mungkin saya ada plan nak bawa anak pusing-pusing sikit sebab mereka dah bosan nak sekitar rumah ni, tapi hujan lebat. Jadi kita tak perlu beremosi, sebab benda tu mungkin apa yang terjadi itu yang terbaik, yang Allah jadikan. Kita je rasa tak baik, tapi sebenarnya itu yang ditentukan. Jadi apa yang penting adalah sikap kita terhadap kejadian itu. Apa khabar sifu saya Farizan, Abang Smart? Okay. Suka sangat tengok poster-poster Abang Smart. So dan rakan-rakan sini join, subscribe Abang Smart. InsyaAllah banyak ilmu yang kita boleh dapat daripada beliau. Okay, baik. So saya nak teruskan. Ada sedikit slide buat saya sambil slide. Okay, so insyaAllah saya nak berkongsi dalam insyaAllah 5.40 kita bermula ni, insyaAllah dalam mungkin 10 minit dia, 10 minit masa sebab hari ni dalam keadaan yang tak berapa sihat. So itu kejadian kat krisis, ketegangan. Krisis ni adalah ketegangan, keadaan yang membuatkan kita rasa resah, keadaan yang kekalutan. So itu krisis. Krisis boleh berlaku pada alam, krisis boleh berlaku pada emosi, berlaku pada diri kita, boleh membuatkan kita yang beremosi. So insyaAllah dalam sebab tak sihat tu, sebab sakit pun, so pun berlaku kat krisis. Apa khabar Kalina Spa, terima kasih nonton. Masturi, apa khabar? So sakit pun, tak tahu kenapa, berapa kali dah ke tandas. Yang ni pun masih lagi keadaan yang tak selesa, tapi tak apa, insyaAllah saya boleh bersabar untuk berkongsi. So ramai yang bertanya saya, kenapa kejap pagi, kejap tengah hari, kejap petang. Apa khabar Hakim, Amin? Okay. Bersiaran FB Live. Sebenarnya saya lebih utamakan keadaan family first. So macam mana pun saya akan cari masa untuk saya ber-FB Live. So janji saya dalam tempoh satu hari mesti ada satu kali, sama ada FB Live ataupun video yang saya kongsi. Apa khabar Afiq? Ni Afiq Fikri Hada. So daripada Ipoh ke pada Taiping ni. So terima kasih kerana menonton petang ni. InsyaAllah mungkin anda yang ada ni, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan yang ada di sini, yang menonton ni, yang kata menimba ilmu ataupun bersama saya berkongsi ilmu, InsyaAllah saat anda dijauhi daripada coronavirus, so diberikan keberkatan usia, diberi rezeki yang melimpah ruah. Waalaikumsalam Tuan Masturi. So saya sambung je. Okay, so sikap adalah kalau kita buat definisi kamus ialah gaya, lagak,
Adriana Fatria apa khabar Puan Jiha kerana betul petang ni. Terima kasih. So kalau itu sikap so kita tengok pada wajah ni kita tengok definisi dia adalah luaran manusia so benda yang kita tengok luaran. So kita tengok wajah ni sinonim dia dengan personality pula kita tengok dalam bahasa, kalau kita belajar psikologi, personality ni dalam bahasa Latin bermaksud persona ni adalah maksudnya topeng. Jadi apa yang kita lihat di luaran itu, topeng itu itulah personality. So kita tak tahu itu adalah personality sebenar atau personality yang ditutup. Kita tengok topeng ni adalah wajah luaran, kita tak tahu wajah sebenar. Sebab tu dalam personality ataupun wajah ni dia ada dua, satu real self ataupun ideal self. Ideal self selalu perkara yang kita tunjukkan, macam anda lihat saya ni, mungkin ideal self saya. Apakah real self saya? Apa khabar? Menarik topik ni Terima kasih Puan Yusno Siddiq Saleh, terima kasih. So tengok selamat petang, selamat siaran topik. Okey, terima kasih Puan Yusno selalu support saya, InsyaAllah. So itu yang saya nak cerita. So wajah ini adalah luaran manusia yang merangkumi pemikiran, emosi dan tingkah laku. Dan tingkah laku ni pula dia terbagi pada verbal, non-verbal. Tingkah laku ataupun dia katakan sikap juga yang kita nampak dan kita tak nampak. Yang nampak yang kita nampak dari segi macam perbuatan dia. Kita tengok kata apa, memek muka dia yang kita nampak. Khabar baik. Suara perlahan suara perlahan sikit. Saya terima kasih Puan kerana kata apa respon. Dah clear ke suara? Respon sikit suara. Siti Khatijah Zainal, terima kasih kerana menonton. Ni anak saya Husna tak tidur lagi. Belum, mohon kuatkan sedikit suara atau kipas angin. Okey. Amsyah je. Tutup. Tarik. Lagi. Okey. Mungkin gangguan. Terima kasih. Tuan just nak bagi pandangan saja. Tuan keep on level share tuan, ditambah energi lagi. Alright. Lagi nak reaksi mesti padu. Tunggu tuan. Terima kasih Tuan Siddiq Okey, cuma ini yang kita nak So kadang-kadang dalam kita menyampaikan, kadang kita tak tahu macam ustaz, bila ustaz kita berceramah mungkin kita tak tahu, kita syok sendiri, tapi tak tahu orang tu boring ke, topik ni dah ulang-ulang ke, suara perlahan ke. Jadi ini dalam pengurusan ilmu ni terima kasih kerana memberi respon. InsyaAllah mungkin kena tambah semangat kot sebab saya dalam rumah ni nak cakap kuat-kuat, rumah kecil so baru yang nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu baru tidur. Apa khabar Tini? Terima kasih kerana menonton. Okey, tak apa. Ini telefon tuan jawab, nanti abah call balik. Okey, belum. Mohon kuat sikit. Okey, baik. So terima kasih kerana kata apa merespon. Saya seronok sangat. InsyaAllah saya open. So sebab ini adalah rakan-rakan saya yang akan orang kata apa, yang banyak memberi tunjuk ajar kat saya. Sekejap mana tadi ya Allah ya Tuhanku. Dia tiba-tiba dia sekejap. Lu buat apa ni? Okey. Sekejap tuan sorry, minta maaf sangat. Tiba-tiba chatting yang ada tu hilang. Ini satu kejadian yang berlaku, tetapi yang penting ini tak penting. Yang penting adalah sikap. Sikap kita kena positif. Tak apa. Saya tuan-tuan puan minta maaf. Tiba-tiba tu tersentuh dah hilang mana chatting tadi Lepas tu mungkin ada yang rakan-rakan yang akan bagi tahu saya ni, tapi tak apalah sebab saya tak boleh baca mana tak apa, tak penting. Itu yang penting. Yang penting kita tenang, dan saya nak kongsi sikit lagi. Baik. So rakan-rakan kat sini tolong respon. InsyaAllah nak tanya apa ke,
InsyaAllah saya akan respon secara bertulis nanti. Lepas habis Alhamdulillah saya akan tengok balik komen tuan-tuan puan. So insyaAllah saya akan respon. Minta maaf, dia jadi tak tuwi dah. Macam mana tiba-tiba saya dah sentuh sesuatu benda kat sini. Tapi tak apa, saya teruskan. Okay, baik. So tadi saya sentuh tadi tentang tingkah laku. Orang tengok wajah kita. Wajah ni adalah benda yang kita tengok mula-mula sekali. So lepas tu kita akan tengok pada tingkah laku kita, kan. Dan juga dalam tingkah laku kita tengok apakah verbal dan non verbal. So itu yang orang tengok dulu. Lepas tu baru orang akan tafsirkan, orang akan nilai kita ni siapa. Kalau kita ni jenis pandang bagan, orang akan definisi kita adalah orang yang memang tak boleh berkompromi. Sikit marah. Jadi benda tu orang jadi tak suka dengan kita sebab kita ni terlalu vokal. Orang yang kadang-kadang orang ni kadang dia jujur pada perasaan dia tak boleh simpan. Jadi dia akan bagi tu terang, sama ada secara terang ataupun mungkin dalam bahasa tu kadang bahasa yang sangat-sangat kasar. Dan itu cara dia. Dan kita ni bila kita tak suka dia, kita akan tafsirkan dia, oh dia ni orang yang cakap kasar lah, kan. Dia ni personality yang tak berapa best lah, kan. Kalau jadi penceramah ni orang tak nak follow ni, macam tu. Tapi sebagai orang yang open, orang yang ingin perbaiki personality dia dan perbaiki wajah secara keseluruhan, anda kena terima benda ni. Sebab orang yang menilai kita jangan syok sendiri, kan. Syok sendiri memang kita takkan dapat punya apa yang macam tadi. Mungkin rakan saya tadi mungkin bagi tahu, mungkin saya ni mungkin dan nak share ilmu je, tapi mungkin benda-benda yang saya kena improve. Terima kasih banyak. Okay, baik, saya nak cerita seterusnya tentang apa yang berlaku tu tak penting, tapi sikap kita ada satu benda penting. Okay, kejadian adalah perkara yang dah ditentukan oleh ilahi. Contoh kejadian alam, kan. Contoh penyakit coronavirus ni, ni satu kejadian. Penyakit kita minta, kita tak minta penyakit kita tak minta. Demam, sesama kita tak minta. Tapi mood kita pada hari itu, sikap kita fikir, oh ini adalah ujian. Ini kita tak perlulah sampai rasa sedih sangat, sampai daripada pagi kita murung atau kita rasa tak seronok, rasa tak boleh buat kerja kerana penyakit tersebut. Itu yang saya nak cerita hari ni, kan. Benda yang berlaku tu terus akan berlaku. Kita keep on moving. So kan, apa yang bolehkan kita keep on moving, kita move forward adalah sikap kita. Jadi sikap kita yang saya nak kongsi hari ni. Okay, baik. So apa lagi? Contoh ramai orang hari ni yang beremosi, sedih, gelisah, rasa kalut, dan macam-macam, dan mula menyalahkan keadaan sebagainya kerana sikap kita terhadap satu kejadian. Jadi kita boleh kawal, tak boleh kawal, kan. Contoh hujan, kan. Hari ni boleh kawal, tak boleh kawal. Jadi apa kita nak sikap kita, wah bagusnya kita akan fikir. Sikap ni yang saya kata wajah kita, fikiran, emosi, tingkah laku. Jadi fikiran kita, wah bagus ni, ini orang kata apa, mungkin Allah hantar tentera dia ni nak hapuskan coronavirus yang takutkan air ni, kan. Dan mungkin inilah antara Allah nak bagi kita supaya tak keluar hujan, kan. Tapi ada orang keluar juga, kan, dengan kita dan sebagainya. Tak apa, kan. Oh lagi isteri saya tengah live pun tengok dia bagi tengok OT favorite. Sekejap lagi sampai air. Ni doa mesti sekejap lagi dia buat. Okay, baik. So bencana alam tak boleh nak kawal. Contoh berlaku tsunami. Jadi ramai orang yang rasa macam marah dengan kejadian. Tak ada ni, kenapa terjadi pada kami, kenapa terjadi pada negara kami, kan. So saya nak kongsi pasal tentang sikap ni, tentang bencana ni. Satu ketika ada grup rakan-rakan saya, kaunselor-kaunselor yang bantu sebagai sukarelawan di Aceh. So ada satu keluarga seorang ibu lah. Mungkin ibu ni ibu tunggal lah. So ada 5 orang anak. So masa banjir tsunami tersebut, 4 orang selamat. Semua kecil-kecil. Yang paling besar pun ingat dalam 15 tahun. Tapi yang kelima tu, anak paling kecil tu, baru dalam setahun yang tu, so tak dapat dijumpai. So mungkin dah berhari-hari tu, so mungkin mereka mengatakan bahawa mungkin dah meninggal lah, tak dapat dijumpai, Jadi ibu ni menangis. Jadi macam sampai tak nak makan, dia abaikan semua anak-anak dia.
Jadi ini sikap dia. Benda yang kejadian tu memang tentukan, tapi semua orang yang mengalami memang akan rasa satu krisis yang sangat berat kan. Anak paling kecil hilang dan orang kata meninggal, so dia tak boleh terima hakikat. Jadi sikap tu buatkan dia abaikan anak-anak dia, abaikan kesihatan diri dia kan. Jadi dia tengok kan dah sampai. Terima kasih kepada isteri ya. Tengok air dah sampai. So bukan nak jelaskan tuan perempuan, tapi saja je nak bercerita kan. Okay, baik. So saya sambung lagi. Jadi apa yang berlaku sini, dalam buku yang saya pernah baca, dia pernah berkata, seorang pakar pernah kata, the root cause of sadness is selfishness. Jadi punca utama kesedihan seorang adalah, berpunca utama ialah pentingkan diri. Bila saya baca mendalam, rupanya kenapa dia kata pentingkan diri, kesedihan ni punca utama kerana pentingkan diri, kerana kita memaksa, kita merasakan apa sahaja yang berlaku ini kita tak patut terima. Contoh kejadian alam tu, kenapa tarik anak tersebut kan? Kenapa tak tarik anak orang lain? Kenapa saya? Iaitu kita pentingkan di sini. Kita tak nak kita kena, biar orang lain kena. Ataupun kita tak nak benda tu berlaku sebab kita pentingkan ni. Sebab kenapa? Allah pilih kita kan? Adakah nak salahkan Allah kan? Jadi itu yang kita rasa macam benda ni tak patut berlaku kan? Sedangkan kita ni hamba. Jadi Allah tu, dia boleh buat apa saja pada kita. Mungkin dia boleh hilangkan 5 anak ni jadi penyelamat sukarelawan seorang terpaksa take care anak dia. Ada seorang dah beberapa hari asyik kena marah je. Bila bagi makan kena marah, bila tanya khabar kena marah. Jadi bila orang-orang begini yang dalam keadaan begini, jangan cakap faham, jangan cakap sabar, itu perkataan yang pantang. Jadi seorang setelah berhari mula bercakap pada seorang kakak ni, yang makcik ni lah, kita makcik ni, dia kata, makcik, kami faham apa yang berlaku kan. So dia kena marah lagi, apa faham, anak kau hilang ke? Tapi dalam bahasa Indo lah dia cakap macam tu kan. So tak ada orang ni faham kan. Jadi so Tuhan pun tak faham, dia dah mula menyalahkan. So keluarlah perkataan daripada sukarelawan ni, rakan saya kata, betul, kami tak faham kan, benda ni berlaku ni memang tak patut berlaku kan. Kita nak sejukkan hati dia. Tetapi puan kena ingat, puan kena bersyukur ada 4 orang lagi anak puan kan. Di saat puan hilang seorang, puan ada 4 lagi yang kami jaga, kami bagi makan. Puan abaikan mereka perlukan puan kan. Tapi tak apalah, kami bantu bagi makan, bagi mandi, bagi tempat tinggal, tidur macam mana kan. Puan sedih kerana seorang ni. Puan kena ingat ada satu lagi keluarga yang hilang ke semua anaknya. Tapi insya-Allah kan, dia kuat. Jadi kami harap puan kuat. Tu terdiam ni. So saya nak cerita bahawa sikap kita adalah lebih penting berbanding kejadian yang berlaku. Kejadian tu tak penting. Sebab apa tak penting? Sebab benda tu kita tak boleh kawal itu adalah ditentukan. Tapi sikap kita boleh kawal. Fikiran kita boleh kawal. Sebab macam mana nak jadi fikiran kita boleh kawal? Kita kena banyak ilmu. Kita macam mana supaya nak positif. So kena banyak ilmu yang buatkan kita, fikiran kita lain, berbeza kan. Orang hebat dia akan berfikir tentang ilmu kan. Orang yang kurang hebat dia akan fikir tentang orang kan. So jadi kita nak jadi orang hebat yang luar biasa lah, dia sentiasa fikirkan ilmu, nak berkongsi ilmu. Orang yang biasa-biasa, dia akan fikir orang, akan fikir masalah, akan fikir isu, dia menyalahkan orang. So dia mula emosi dia akan nak marah aja. Lepas tu tingkah laku dia akan keluar lah dia perkataan yang tidak baik kan. So macam-macam lah yang akan berlaku kan. Dan mungkin yang non-verbal, protes dan sebagainya. Okay, baik. So saya nak teruskan lagi. Okay, sikap. Saya nak share sikit lagi. Dah berapa minit dah. Allah, dah terlajak Okay, baik. So SIKAF. Tolong catat dan share, like, share banyak-banyak pada semua. SIKAP. Saya nak cerita tentang sikap ni, supaya sikap ni buatkan kita akan lebih bagus, lebih positif. Apa pun terjadi, kita akan ingat SIKAP ni, sikap. S ialah sentiasa tenang. Okay, sentiasa fikir suatu terjadi itu ujian. Kalau ini yang terjadi, apa pun terjadi, ingat S yang pertama, sentiasa tenang. Okay, sentiasa fikir suatu terjadi itu ujian. Kalau kita fikir ni dulu, kita akan satu benda yang buatkan satu rangsangan dari dalam akan buat kita akan tenang sekejap.
jangan cepat panik, jangan cepat marah, terutama orang yang dah umur sekian takut heart attack kan. Cepat panik, cepat kata apa, tercetus emosi. Okay? So I ialah ingat bahawa jika kita lepasi ujian ni, tadi kita ingat tadi S ialah tenang, dan ingat ini ialah ujian. I ialah ingat ini adalah ujian. Jika kita berjaya ujian ni, kita tergolong orang yang sabar kan. Allah kata orang yang sabar adalah orang yang berjaya kan. Orang yang sabar kan, orang yang berjaya dan orang yang ditingkatkan darjat. So darjat ni dia macam pangkat tau. Kalau kita ni bernekul lumus, kita sabar, kita nak naik pangkat. Contoh bos kita bagi satu task yang berat untuk KPI. Jadi kita betul-betul lumus, kita tahan sabar, tahan kena marah, kerja siang malam kerana kita nak naik pangkat. Bila naik pangkat, berapa kenaikan tu? Ada orang 250 naik, ada orang 500, ada orang 1000, ada orang 2000. Tengok kepada pangkat. Tetapi tengok dia sabar, dia sabar kerana nakkan pangkat darjat ni. Tetapi kalau Allah naikkan darjat, bukannya pada ukuran manusia dia 1,200-300, tapi mungkin lebih. Sila Allah bagi 10,000, sila Allah bagi 1 juta. Bila darjat ni naik, doa pun cepat sampai. So kadang sampai darjat tu tinggi jatusan hati, Allah maafkan. Itu yang kita nak. Okay, tu I. Okay, right. So K ialah kurangkan emosi yang berlebihan, kerana ia mencalakan emosi. Kalau kita cepat emosi, kita tak sedar waktu kita tengah dapat satu kejadian tu, krisis tu, kita maki hamun orang lepas tu kita menyalahkan apa semua kita emosi Jadi ini buatkan ada emosi yang tercela. Kita dah terlepas cakap terlajak kata boleh undur terlajak kata macam mana, orang tu dah beremosi, macam seolah kita lempang orang, lepas tu kita minta maaf. Senang ke? Orang tu dah rasa sakit nak ke suruh tak apa, lempang kau balik. Dia tak boleh, dia tak sama. Macam tu kita calakan emosi orang. Orang tu dah terasa, lepas tu minta maaf, aku macam ni, aku macam ni. Berapa kali orang boleh tahan jadi kita kena ingat bahawa kurangkan emosi berlebihan. Ingat yang S tadi S tenang I ni ingat ni ujian. Kita lepas ujian ni kita naik darjat. Okay, baik. So tu K, kurangkan emosi. So A ialah anda adalah cerminan fikiran dan emosi anda. So kalau anda buat benda itu, itulah orang akan lihat anda, orang akan nilai anda. So jangan cepat mata. Orang tak faham, aku bukan macam ni. Sampai bila orang nak faham? Orang akan nilai luaran. Sebab tu kita kena tunjuk yang baik-baik. Walaupun sebenarnya kita pun banyak buat salah. Kita dalam, mungkin keluarga kita yang tahu, kita banyak buat silap dan sebagainya. Tetapi kita sedaya upaya hari demi hari kita nak lebih baik daripada semalam. Kita nak lebih baik. Saya pun begitu. Saya pun ada kelemahan so insyaAllah kita akan tingkatkan. So saya minta maaf petang ni, ini satu kejadian yang berlaku. Tak pernah saya buat live, tiba hilang chatting. Saya tak boleh baca, saya tak boleh siapa yang ada kat sini. Ni saya kena belajar satu. Saya tak nampak button mana saya nak tekan. Jadi macam tak apalah macam soalan recording rakaman saya pula. Tapi insyaAllah lepas ni saya akan tengok dan komen So boleh tanya, boleh apa, saya akan komen Minta maaf sangat. So yang terakhir ialah P adalah personality anda adalah satu yang perlu dicontohi. So kita tanamkan P ni, bahawa apabila kita buat yang baik, ia adalah satu personality yang kita tonjolkan. Jadi kita nak supaya personality ni orang contohi. Macam Rasulullah kenapa orang masuk Islam? Kerana sikap dia. Kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, dia tengok Nabi je dah rasa macam nak masuk Islam. Kata indahnya Islam tu macam soalan sifat Nabi. Jadi kita, kalau kita boleh macam tu lah. Kita nak cakap yang baik-baik. Kita nak contohnya kalau kita nak jual produk jual produk tentang kecantikan wajah, mesti kita nak cantikkan wajah dulu kan. Kalau produk kurus, kita mesti kurus dulu, sebab kita adalah cerminan personality kita. Jadi orang akan tengok pada luaran. Walaupun dia kata produk tu memang terbaik di dunia, tapi kena bagi contoh. Kalau tidak, kena cari model orang lain. Jangan kita cakap kita belum layak. Jadi kita buat dulu, bahawa kita insyaAllah dengan personality tu kita akan menjadi contoh. So saya pun macam tu. Sebab bila saya buat video ni, FB Live ni, saya akan tengok balik dan hari-hari saya akan perbaiki.
kelemahan, insya-Allah. Baik, so saya rasa seterusnya contoh yang selalu kita buat yang tidak membantu misalnya keadaan. Contohlah yang berlaku contoh sakit perut. Hari ni saya sakit perut. Takkan saya nak marah pada makanan. Makanan apa ni? Jadi hari-hari kita duduk beremosi, kita salahkan makanan. Sedangkan makanan adalah rezeki. Jadi lepas tu kita kena tenang. Bila tenang tu kita buanglah apa yang patut, kan? Lepas tu bila dah tenang, kita ambil ubat. Bila kita tenang, kita hold perasaan kita, akan datang hikmah tu pada fikiran. Jadi mula cetusan hati saya, fikiran, kau ni dah umur dah sekian, kau kena jaga makan, tak boleh cuti ni makan bedah semua, jadi kau kena jaga sikit. Jadi itu datang. Bila datang fikiran, dia akan datang emosi tu cool down. Dan lepas tu akan ajar tingkah laku supaya ambil makanan tu jangan terlalu berujung, jangan bedah semua. Kena ingat umur tu dah meningkat, senang dapat penyakit. Itu pun satu kejadian. Apa dia kejadian yang berlaku? Contohnya kerja banyak, jangan salahkan kerja, sedangkan itulah rezeki. Kita sama je kerja, tapi bila kerja banyak kita menyalahkan kerja, menyalahkan bos. Jadi sikap kita yang penting. Jadi kita tenang. Kalau tak suka pun diam je, buat perlahan. Orang tak tahu, tapi bila kita cakap, orang nampak kita ni mungkin dia ni pemalas, dia ni suka protes, dia ni suka kutuk bos. Sebab apa yang keluar tu orang nilai. Walaupun hati kita baik, tapi siapa nak nilai hati? Hati ni orang tak nampak. Orang akan nampak sikap kita, kan? Contoh orang yang tak solat, mana orang akan lihat benda tu. Keluarga kita akan lihat. Contoh kita nak suruh anak solat, mesti kita kena solat dulu. Takkanlah kita nak cakap je. Nanti tak boleh dicontohi. Personality yang tidak boleh dicontohi sebab kita tak buat, kan? So idea hilang. Contoh tadi, apa yang berlaku tadi, memang Allah bayar cash lah, kan? Orang kata apa tiba tak boleh. Jadi saya kena positif. So mengajar saya nak ajar ni selalu memang selalu diuji lah, kan? Apa yang saya cakap diuji. Ceramah tentang stres, saya diuji tentang stres dulu. Tiba-tiba komputer tak boleh on, tiba-tiba slide hilang. So hari ni ini bukan benda biasa lah. InsyaAllah saya dah biasa. Saya ajar, saya buat. Okay, baik. Bila idea hilang, kita tenang, kita keluarkan balik ilmu-ilmu yang ada, positif. Ingat ujian yang kita lepas, kita akan naik darjat. Okay? Dan kena ingat selalu, bila kita pamerkan personality yang tak baik, orang akan menilai kita. Jangan salahkan mereka, kerana kita yang menonjolkan perkara yang tidak baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Terakhir ialah hikmah terjadi setelah kita tenang dan berfikir semula apa yang terjadi. Jadi saya nak menjamu Syara, dan air masih panas, roti yang sedap disediakan oleh isteri saya. Jadi semoga anda bahagia, tenang, ceria. Ingat, sikap kita adalah wajah kita. Sikap yang baik akan pamerkan wajah anda, wajah secara keseluruhan. Wajah itu apa? Fikiran, emosi dan tingkah laku anda. So bila wajah anda terbaik, itulah sikap anda sebenarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jika ada suara tak clear. Mungkin tiba-tiba apa yang terjadi hari ni, tiba-tiba wording komen tak keluar. Jadi saya minta maaf. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.